Kesan dosa ialah dia akan menyebabkan kita gagal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu salah satu daripada di awal Ramadan baru ni, para alim ulama menganjurkan kepada kita supaya kita bermaaf-maafan di bulan Ramadan. Awal Ramadan ataupun sebelum masuk Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kesan dosa ni yang kita lakukan 11 bulan sebelum daripada ni, dia merantai diri kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat masa saya duduk belajar dengan guru saya, antara dicerita bila mana kita tanya, "Kenapa lah ustaz? Kenapa tuan guru saya ni susah nak bangun malam?" Ya, seminggu sekali itu pun alhamdulillah. Ya, kadang-kadang sebulan sekali pun tak mampu saya nak bangun. Kenapa? Maka dia cerita satu kisah. Ada seorang ulama ni, ya, dia bertemu dengan seorang ulama yang lain. Ataupun ada seorang ni, ya, seingat saya ni, dia ada seorang ni, dia bertemu dengan seorang ulama. Tuan-tuan, zaman dulu, ya, orang begitu menghormati para alim ulama. Apa sahaja pergi tanya ulama. Apa sahaja pergi tanya ulama. Ya, ada seorang tu, ya, sebelum saya cerita yang tadi, ada seorang ni, dia nak musafir je. Dia nak musafir. Dia pergi jumpa ulama dulu. Dia kata, "Wahai ulama, aku nak musafir. Ya, kalau di tengah jalan, aku nak ikut satu rombongan. Kalau rombongan itu berserta dengan aku ditahan oleh perompak di tengah jalan, apa aku nak kena buat?" Ini orang zaman dulu. Termasuklah orang tadi juga. Ya, dia kata, "Wahai ulama, aku ni dah lama tak bangun malam ni. Macam mana aku nak buat?" Maka ulama tadi, tuan-tuan, dia ajar, pertama sekali kamu kena qailulah, tidur sebelum zuhur. Ya, sebagaimana kita bersahur untuk kita bertenaga untuk berpuasa, maka sesiapa yang ingin bangun malam, dia kena qailulah. Yang kedua, kamu kena tidur awal. Ya, tidur awal. Ya, kerana kamu nak bangun. Yang ketiganya ialah kamu kena letak awal-awal, ya, wuduk di tepi kamu. Ya, zaman dulu tuan-tuan, telaga ni ataupun sumber air ni di bawah. Kita sekarang duduk dalam bilik air kita, duduk dalam rumah kita. Dulu di bawah. Baik, dia pun lakukan. Tiba-tiba dia tak bangun juga. Ni saya nak cerita cepat-cepat, tuan-tuan. Dia tak bangun juga. Bila mana dia tak bangun juga, dia pergi lagi jumpa. Ya, kepada ulama tadi, dia kata, "Wahai ulama, aku dah buat segala apa yang kamu ajar kepada aku. Aku tidur qailullah, aku tidur lebih awal, dan aku tak makan pada malam tu banyak supaya tidak memberatkan badan aku. Banyak beberapa tip untuk kita bangun malam. Akhir sekali, tak bangun juga." Maka dia pergi tanya, dia kata, "Wahai ulama," ulama tu tanya dia satu soalan. "Kamu buat apa? Kamu buat dosa apa di siang hari itu? Dosa apakah yang kamu lakukan di siang hari? Cuba kamu ingat." Dia kata, "Kenapa pula, wahai ulama?" "Kerana dosa itu akan membelenggu kamu, merantai kamu daripada kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Rupa-rupanya kenapa kita bulan Ramadan malah sangat nak bangun malam. Ya, bangun makan bangun. Kemudian nak tahajud 2 rakaat pun kita jadi rasa berat. Kenapa? Kerana dosa. Kenapa kita malah nak baca Quran? Di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kalau bulan Al-Quran pun kita tidak baca Al-Quran, bulan apa lagi kita nak baca? Tapi kenapa susah sangat? Kerana dosa kita membelenggu dan merantai diri kita. Ini salah satu daripada kesan dosa. Allah Ta'ala dengan Al-Afu, dengan namanya Al-Afu ini, tuan-tuan muslim-muslim yang dirahmati Allah sekalian, bukan sekadar Allah ampunkan dosa kita, Allah lenyapkan segala dosa-dosa kita, tapi Allah hilangkan segala kesan-kesan dosa, termasuklah Allah Ta'ala hilangkan daripada catatan para malaikat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kiri dan kanan kita ni, kita cukup dan kita berimani bahawa ada Raqib dan Atid. Dia akan menulis dosa-dosa kita. Dan dia tidak pernah tertinggal walaupun satu dosa sekecil mana pun akan ditulis. Ya, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dengan sebab itulah namanya Al-Afu. Allah padamkan, tuan-tuan, daripada buku catatan malaikat itu. Sehingga di akhirat nanti, bila mana dibuka buku catatan amalan kita, tidak ada lagi catatan dosa-dosa kita. Dahlah Allah ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala menghapuskan segala catatan, ya, daripada buku catatan amalan kita yang ditulis oleh para malaikat. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala juga, tuan-tuan, menghapuskan kesan dosa dan maksiat daripada hati hamba-Nya supaya mereka tidak malu apabila teringat dosa itu dan supaya tidak dilihat oleh orang lain. Itu perkara yang kedua. Allah hilangkan dalam buku catatan malaikat dan Allah juga hapuskan kesan dosa di hati. Allah, Allah, Allah.